Okey, so ni bahagian kedua untuk video rangkaian berkaitan IP address, subnet mask, dan kali ini berkaitan subnetting ya. So kita fokus pada IP version 4 dulu ya. Alright. So now bersambung daripada bahagian pertama video saya. So you kena set up satu network ya. Anda kena set up satu network consisting of 1000 hosts ya. So now let's say what IP address should you use ya. Nak pakai kelas A, kelas B atau kelas C, kelas apa nak pakai kan. So kalau you ada network yang besar, contohnya network yang besar, kita boleh ambil contoh yang network untuk kerajaan ya. Kerajaan network masa untuk satu jabatan memang akan pakai IP address 10 ya. University akan menggunakan IP address kelas A ya. IP address kelas A kerana network mereka besar. Kelas A IP address ada lebih daripada 16 juta IP address untuk digunakan. Kelas B ada lebih kurang 65,000 IP address untuk digunakan. Kelas A ada lebih kurang 250 lebih IP address untuk boleh digunakan ya. Sebenarnya kita boleh kira kemudian ada ciphernya untuk kiraannya ya. Now contohnya maksud saya macam ni. So kelas A you ada berapa jumlah host IP address available kan? 2 kuasa 24 ya. Macam 24 ni kita discuss kemudian. Kelas B kita ada berapa jumlah host? Kita ada 2 kuasa 16. Kelas C kita ada berapa jumlah host? Kelas C kita ada 2 kuasa 8. Okay. Now let's focus mana yang dapat nilai ni tadi. Mana dapat nilai 24, mana dapat nilai 16 ya, and then mana dapat nilai 8. Okay, untuk tujuan ni kita kena faham macam mana tukar decimal kepada binary ya. So decimal ada angka yang kita pakai everyday 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan seterusnya. Binary ada daripada angka 1 dan 0 saja ya. So binary is either 1 or 0 ya, 1 atau 0 ya. 1 atau 0, nothing other than that ya. 1 atau 0, ya atau tidak. So kalau you tanya kawan you, kawan you dah pergi ke tidak, dia kata tak sure lah, dia cakap dia nak jawapan binary, maknanya yes or no, are you going or you not are you going or not ya. Simple as that ya, jawapan binary. So komputer beroperasi dalam beroperasi menggunakan format binary ya. Okay, so mari kita tengok macam nak tukar decimal pada binary. So kita gunakan satu formula yang ringkas, iaitu 128 64 32 16 8 4 2. Okay, and 1. Kita gunakan formula ini, kaedah ni ya. So apa maksud saya? Now ini kena hafal lah, you kena hafal alright. So pertama sekali, let's say for example kita ada ni 10. Alright, kalau 10 ialah angka desimal, questionnya ialah binary. Apakah nilai binary dia? Apakah nilai binary dia? Alright. So nak dapat nilai bin dan dapat nilai binary dia, kita akan gunakan formula di atas ni. So macam mana kita buat? Alright. So antara semua nilai ke atas ni, apakah nilai yang kita boleh campurkan untuk menghasilkan nilai 10? Kita boleh campur berapa? 8 campur 2, sip ni dapat 10. Betul? Ok, saya bawa ni turun ke bawah. Ok, so untuk dapat nilai 10, ini 128 kita tak pakai, so kosong. 128 kita tak pakai, dia akan kosong. 32 tak pakai, kosong. 16 tak pakai, kosong. Kita akan nilai pakai nilai 8. 1 4 pakai tak? Tidak. Kita akan pakai nilai 2 1. Jadi kita ambil satu nilai 2, kita tulis 1 situ. Kita pakai nilai kosong tak? Nilai 1 kita pakai tak? Tidak. Kita tulis kosong. Jadi inilah jawapannya ya. So nilai binary 10 ya. Nilai binary 10. Okay. So 10 dalam decimal. Jika kita tukar binary, nak tukar pada binary, kita gunakan formula berikut dan kita akan mendapat nilai 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0. So nilai binary 10 adalah berikut. Dan tambahan lagi ya, kebiasaannya you akan dapati ada dalam beberapa situasi nilai awalan 0 ni kita tak tulis langsung. So maksud saya kat sini lah, nilai binary 10 boleh tulis sebagai 10, 10 pun boleh diterima juga ya. Alright. Okay.
So let's take another example, satu lagi example. Let's say kita ada nilai 255. 255 decimal, angka decimal. Question, apakah nilai binary apakah nilai binary okay. So nilai binary adalah kita gunakan kaedah yang sama, copy ke atas, bawa ke bawah, and saya dah tahu saya dah kira awal so kita ambil dari 18, kita ambil dari 64, kita campur macam 32, maknanya 128 campur 64 campur 32 campur 16 campur 8 campur 4 campur 2 campur 1, you akan dapat nilai 255. Alright, so tak payah pakai kalkulator lah kalkulator kita campurkan semua ni, you akan dapat nilai 255. So 255 dalam angka desimal ni 255 angka desimal. Jika kita convert pada binary, kita akan dapat nilai semua 1. Okay, kita tulis sini binary 25 begitu Okay, 25 maknanya semua 1111 1111 Kalau 10 000 1010. Okay, alright. Now untuk matlamat saya menangkan ini ialah untuk menyokong penerangan saya seterusnya, juga untuk menyokong penerangan saya sebelum. Penerangan saya sebelum apa? Ke atas ni. Okey, nak saya pecahkan. Kelas A subnet mask dia apa? 255,000, betul? Okey. So kalau 255,000, berapakah jumlah IP address yang available? How many IP address are available in class A? Ini berapa jumlah IP address yang ada dalam kelas A? Kerana kelas A untuk network yang sebesar-besar, universiti atau jabatan kerajaan. So, macam saya dapat? Okay, kita tukar pada binary. 255, kita dah tahu apakah nilai binary dia? Semua 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang kosong ni of course lah. Kosong ni tak payah kita campur kan. Dah kosong maknanya semua kosong lah, tak pakai kan. So kosong and kosong. Because macam mana nak dapat nilai kosong macam mana? Apakah kita perlu campurkan nilai berikut? Tak perlu, semua tak payah campur. Kalau semua ni tak payah campur, maka jawapannya adalah kosong. Nilai desimal adalah binary dia semua kosong macam tu. Okay, now you nampak nampak kat sini. Okay, seterusnya ada berapa nilai kosong sini? 8 campur 8 and campur 8 ada 24. Di situlah kita dapat nilai 24. Okay, alright. And then itu ada lebih kurang ni kita pakai kalkulator sekejap kira pinjam kalkulator sekejap. Okay, so 66714 tak saya so dah saya tukar pada binary kiraan program. Okay, kiraan saintifik. Okay, okay. Tak nampak so tak apa, saya kira kat sebelah lah kira kat sebelah ni, kira sebelah 2 kuasa dengan 24 kita dapat 1677216 so jumlah host 16 juta 1677216. Okay, now let's proceed pada class B. Let's proceed class B. Class B, what is the subnet mask? Subnet mask is 255, default subnet mask, right? .255.255.0 sorry, kita tambah balik 0.0. Okay, so that will be 2345628 2345628 2345628. Okay, so jumlah host yang available berapa? Adalah okay, so kat sini adalah 2 kuasa berapa so 2 kuasa 8 ada 8 bit kosong, ada 8 bit kosong, iaitu 2 kuasa 16, 2 kuasa 16. So you boleh pakai kalkulator. Sini tunjuk skrin tak muat so tak nampak tu pasal kita. So anyway, saya buat sini, saya clear, nampak sikit situ lah so 2 kuasa 16 kat atas 2 kuasa 16 2 kuasa 16 and berapa kita dapat hang on, kita dapat 65536
536 host ya, 6536. Yang kelas C makin kurang lah. So kerana dia lah kelas C lagi banyak lagi kurang bit kosong dia, because sampai macam 255.255.255.0, maka 1234567 so dia adalah 208. Jumlah host kita kena fokus pada bit kosong kalau jumlah host. So berapa kita di situ jumlah host? Saya pakai kalkulator kira datanya should 256. Let's check it out. Okay, just 2 and kuasa 8. Alright, so kita dapat sini 256 ya, dapat 256. So okay, 256. Alright, host bila saya kata 256 host, maknanya apa maksudnya? Maksudnya adalah available IP address yang terdapat di dalam kelas berkenaan, itulah jumlah IP address terdapat. Kalau kelas B, jumlah IP address yang terdapat dalam kelas B berkenaan ialah 65,536. Manakala untuk kelas A ya, jumlah IP address yang available untuk diperuntukkan pada PC ialah 16 juta. So that's why kat sini ini untuk sebuah organisasi yang besar kerana ada 16 juta IP address 167.216. okay. And then di sini kita untuk network yang sederhana besar, untuk mungkin untuk satu building CT556 jumlah IP address yang available, atau untuk syarikat swasta yang berada di sebuah syarikat swasta untuk satu bangunan contohnya. Whereas biasanya ini adalah untuk rumah ataupun untuk office kecil ya. Alright, so itu convert decimal pada binary ya. Dan macam ni kita dapat jumlah host adalah jumlah IP dan dia adalah jumlah PC juga. Okey, kita kira bit apa? Bit kosong. Mari kita sambung pada mari kita proceed kepada kepada subnetting. Subnetting kita dah tahu apa purpose ni kan. So kalau saya nak ambil, saya kena buat subnetting untuk sebuah network yang kecil. Kita mulakan dengan kiraan yang kecil ya. Contohnya untuk satu rumah kedai atau satu office yang terdiri pada satu floor. Jumlah host ni tak banyak, mungkin 100 host, about that kan, tak banyak. So apakah IP address yang saya patut ambil? Okay. Untuk penggunaan di rumah private use, kita IP address kita bagi pada dua, private dan public ya. So private adalah IP address untuk LAN, penggunaan LAN untuk penggunaan LAN. Contohnya apa ya? Contohnya lah LAN 0.0.0, alright, and then 172.16.0.0 sampai ni sikit 172.31.0.0 dan 192.168.0.0. Okay, so maknanya kalau untuk private ya, saya kena pilih IP address berikut untuk saya gunakan. Boleh tak pakai IP address lain, not recommended. Nanti ada website yang kita boleh akses. Nak cerita panjang kat sini ya. Kita ada limited hours. So dekat sini saya akan ambil satu, katalah saya nak start network yang kecil, saya akan ambil 192.168. Kalau saya nak set up satu university, saya akan ambil 10. Kalau saya nak set up satu syarikat swasta yang daripada satu building, saya akan ambil yang ini. Alright, okay, so let's proceed. Okay, so saya dah tetapkan, saya dah buat tetapan. I've decided I want to use 192.168.11.0. Okay, so I boleh ambil 00 atau I boleh ambil sebarang nilai daripada 0.0 sampai this 0 can represent by any value at all lah, daripada 1 sampai 25. So kat sini saya ambil nilai 11. Saya boleh ambil nilai 1, 2, 3 sampai 25 maksimum. Kita lihat nombor yang ujung ni. Tapi untuk hari ni, kenapa saya ambil nilai 11? Kalau ditanya kan, just because I like, tak ada sebab lain. Okay, ataupun mungkin dia lebih dah sesuai untuk pakai untuk network yang saya sedia ada, kerana mungkin network yang sebelumnya saya dah pakai 10 192.168.10 contohnya. Jadi untuk ni saya pakai 192.168.11. Dia tak ada siap. Jadi you are in full control apa you nak pakai berdasarkan you punya design sendiri. Alright, in this case saya ambil 11 supaya kiraan saya nampak lebih jelas No, ada question tu boleh tanya dalam kelas nanti Alright, so 11.0. Alright, so let's say for example I dah decide untuk bahagikan
bahagikan kepada 16 VLAN atau 16 NeoID. Biasa kata VLAN tu NeoID sama lah ya. Okay, so NeoID ialah bila kita refer pada kiraan IP address, VLAN bila kita rujuk pada konfigurasi switch ya. But they both always pair together, always tak pernah separate ya. So let's say for example saya nak bagi pada 16 VLAN, maka saya perlu 16 NeoID ya. So ini saya perlukan 16 NeoID, right, untuk 16 VLAN. Okay, proceed seterusnya. Jadi saya boleh approach ni macam-macam cara saya boleh approach ni ya. Now saya akan tunjuk satu example yang biasa digunakan lah ya. So saya perlu kita akan mulakan kiraan di sini ya. So 16 VLAN. So atau NeoID ya, VLAN atau NeoID ya. Okey. So berapa kuasa X dapat 16 ya. Berapa kuasa X dapat 16? Apakah nilai X? Berapa 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali berapa kali 2? Berapa kuasa 2 dapat 16? Saya dah tahu jawapannya sebenarnya, saya dah kira awal. 2 kali 2 4 kali 2 8 kali 2 16. Maknanya 4, 2 kuasa 4. So answer ialah X adalah 4. Kenapa? 2 kuasa 4 dari dapat 16. Okay, now 4 ni merujuk kepada apa? 4 ni merujuk pada bit network. Okay, now dalam video yang lepas saya ada cover atau video kat atas saya terangkan kat atas ni ada, kat atas yang lepas yang sekarang ni kosong merujuk pada bit host, iaitu berapa jumlah IP. 1 ni pula merujuk pada bit network. So biar saya tulis kat bawah ni kesimpulan. Bit kosong merujuk kepada jumlah host, manakala bit 1 merujuk pada jumlah network. Okay, saya adjust sikit penambahan ya. Okey, itu kesimpulan yang ini kena hafal Bit kosong merujuk pada jumlah host atau jumlah IP, whereas bit 1 merujuk pada jumlah network. Okey. Kasihkan sikit situ. Now, continue ke bawah. Now, kita sekarang bila kita buat subnetting, maknanya kita fokus kepada bit 1 ya. So just point kat sini. Kerana kita sedang buat subnetting kita sedang buat subnetting, maka kita fokus kiraan, atau our calculation focus on bit 1 ya. Fokus bit 1 ya. Bila buat subnetting je kita fokus pada apa? Bit 1. Bila buat subnetting kita fokus pada bit 1. Boleh tak kita fokus pada bit kosong? Boleh juga, tapi saya terangkan dalam video yang lain ya. Jangan bercelaru sekarang ni, kita fokus pada satu benda dahulu ya. Okay. Jadi oleh itu 4 ni tadi saya delete ni ya. You boleh playback video Jadi 4 ni sebenarnya merujuk pada bit 1. Dia merujuk pada bit 1. Okay. Now apakah kita dah design nak pakai 192.11.0 kan? Apakah dia punya default subnet mask? 255.255.255.0 kelas C. Betul? Alright. So now saya ambil yang atas ni, saya buat bawah. Now saya tulis 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8. Now oleh kerana dekat sini kita nak buat subnetting, kiraan kita menunjukkan bahawa kita perlu 4 bit 1. Kita perlu 4 bit 1. Kat mana kita perlukan ni? Kat mana kita nak letak? Bit kosong ni kita tukarkan dia pada bit 1. 1 2 3 4.
Itu caranya, kat situ kita buat. Okey, bit kosong ya, sebelum ni bit kosong ni kan 1, 2, 3, 4, kita tukar kepada bit 1 semua. 1, 2, 3, 4. Kerana kita dah kira tadi kita perlukan 4 bit 1 untuk mendapatkan design network yang kita perlukan ini. Berapa kan dia subnet mask dia? Dia akan jadi 255.255.240. Macam dapat 240? 128 campur 64 campur 32 campur 16. Ingat tak ada formula tadi? Ini right? 128 campur 64 campur 32 campur 16, kita dapat 240 ya. Okey. Now, dengan demikian kita dah selesaikan sebahagian pada design kita, iaitu kita perlu bilan 1, bilan 2, kita perlu bilan 3, kita perlu bilan 4, kita perlu bilan 5, kita perlu bilan 6. Okay, so apakah subnet mask yang akan digunakan oleh setiap bilan? Inilah jawapan yang kita tadi, 255.255.240, 255.255.240. Okay, saya copy paste lah cepat sikit nak pendekkan video, kan video panjang kan. Okay, seterusnya let's continue. Alright, so subnet mask dah dapat. Question sekarang, apakah IP address range untuk setiap VLAN? IP apa diorang pakai kan? IP apa mereka nak pakai semua ni? So kita kena cari ya? Kita kena cari setiap VLAN ni apa IP address yang diorang kena pakai. Okay, let's find out ya? Kita cari. Now, balik pada formula tadi, kita ambil formula tadi juga 1864316 tadi, mana dekat atas. Okay, nampak tak? Dua kali kita pakai formula ni. Kita pakai formula ni untuk dapat subnet mask. Kita pakai formula ni juga untuk dapat range IP address untuk setiap VLAN ni tadi. Okay, so saya akan gariskan so senang nampak dia punya saya rasikan sikit. Okay, so dekat sini ada berapa dekat sini ada berapa jumlah bit kosong? Ada 4 kan? So kita gerak 4 step, 1, 2, 3, 4 4. Dan sempadannya ialah bit 1 ni, iaitu sempadan 1 dengan kosong kat sini. Bit 1 nilainya berapa? 16. Maka kita gunakan, we use CP 16 kita guna CP 16. We calculate based on 16 16 plus 16 plus 16 plus 16 plus 16 nak baca apa 16. So kat mana nak campur ni sekarang ni? Nak campur dia senang saja. Alright, so kita ambil balik pada atas tadi, waktu bawah ni 192 lah. Tu dia, sorry ya. So saya ambil sini. Kita akan mulakan dengan kosong campur 16, sebelah 16 campur 16, 32 campur 16, 48 campur 16, 48 campur 16, 58, 64 campur 16, 80. Okey, lagi satu kan. Dah cukup dah 6 level tadi. Okey, dah cukup 6. Okey, so nampak tak, saya campur 16 tadi, campur 16 Now, jadi jawapannya dah siap lah. Kita dapat semua jawapan dia sekarang ni. So network pertama akan pakai network ID yang pertama, dia akan 0. Ni network ID ya, IP address range belum dapat lagi. Oops. Ctrl C, Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V, and Ctrl C, and Ctrl V. There you go. Alright. So 16 tambah 16, just add 16 just plus 16 plus 16 plus 16. Alright. Okay, so ini ialah subnet mask. Ini ialah network ID. Ingat tak, network ID mewakili sekumpulan IP address. Biasanya, what is the range? Range IP address yang boleh digunakan oleh setiap host di dalam setiap VLAN. Rupanya ialah kita kira berdasarkan nilai ini hingga nilai ini. So range akan jadi 192.168.1.1
11.1 sampai 192.168.11.14. IP address pertama tak boleh pakai, IP address lahir tak boleh pakai. Kita boleh mula dengan kosong, kerana kosong mewakili new ID. Kita tak boleh pakai nilai sebelum 16, iaitu 15, kerana 15 dikategorikan sebagai broadcast. IP address pertama ada new ID, tak boleh guna. IP address terakhir lah broadcast, tak boleh guna juga. Alright. So C, B, saya tulis dulu, saya adjust jadi. So saya akan mark ini akan jadi 11.17 sehingga 11.30. Ini akan jadi 33 hingga 46. 47 tak dipakai kerana broadcast. Ini akan jadi 49. 48 tak dipakai, no ID. Ini akan jadi 64 terhadap 1, 63. Yang juga tak dipakai broadcast, mungkin jadi 62. Okay, and here 64 is 65. 80 minus 1 is 79 broadcast, you cannot use, so you pakai 78. Yep, okay. And this would be 81 until plus 16, 96. 80 plus 16 is 96. Minus 1 plus 1, kita dapat 95. Minus 1 will get 94. 94. There we go. Should be correct. Alright. So minus 2. Okay, this one is minus. Let's check it out. 80 minus 2 is 70, correct. 64 minus 62. 40 minus 2, 46. 32 minus 30 is into 14. Should be good. 1, 17, 33, 49, 1. Okay, there we go. Alright, done. Okay, so have a look at this video. Nanti dalam kelas kita boleh bincang. So this is just an introduction. Repeat this video again and again and again, sampai is clear. Right, and dalam kelas dump all question masa dalam kelas untuk I. Okay, there we go. Thank you very much.